Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni kita akan tengokkan apakah kita punya performance Bitcoin semalam ataupun pergerakan kripto berdasarkan Jerome Powell punya speaking malam ataupun speech malam. So kita akan tengok semalam berlaku sikit dropping dan kita ada jangkakan ataupun expectation kan untuk berlaku sikit bounce malam tadi. Kemudian kita tengok macam mana dan ke manakah arah pergerakan untuk short term dan long term. Bukan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So hari ni adalah hari Jumaat 9 September. So tengok macam mana coin market cap. So coin market cap currently berada di total market cap berada di 982 bilion, iaitu bawah daripada 1 trillion punya market cap untuk kripto. Kemudian volume berada di 72 bilion. BTC dominan terus melakukan dropping daripada 40 dah berada 37.6. Ethereum still lagi kukuh di kawasan 20% dominasi market dan keseluruhan dalam total market dalam kripto. Kita tengok untuk performance dalam tempoh 24 hours untuk kripto. Semalam tengok total market increase 0.32 tapi tengok volume tak banyak pun, volume dropping 2.77. Kemudian tengok Bitcoin dominasi terus dropping banyak 0.26. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 19.297 dengan kuartal tempoh 24 hours adalah drop 0.22%. Ethereum 1.6, performance 24 hours drop 0.48%. Tapi untuk weekly, untuk Ethereum naik hampir 3%. Untuk Bitcoin drop hampir 4%. So lain-lain altcoin, kita tengok pergerakan lain altcoin. Kita tengok BNB 1.06, SRP 1.1, Cardano 0.5. Apa-apa untuk minggu ni yang paling kita tengok rancak yang naik adalah kita tengok Solana maknanya. Bukan Solana, kita tengok Lunasi ataupun Luna Classic dah hampir 100% dah pun berada above 0.0005 sen. Nanti tu akan tengok, akan di-chart sikit dan tengok arah seterusnya pergerakan di kuartal lunasi. So untuk Solana 2.64, Polkadot 2.2 dan kita tengok lain semua dalam red candle. Untuk Ethereum Classic untuk weekly 12% meningkat, walaupun untuk semalam tempoh 24 hour dia drop 1%, tapi untuk weekly maknanya 12% berlaku peningkatan. So Ethereum Classic ni gain popularity disebabkan Ethereum akan di-merge kan, Ethereum akan di-launch kan, akan di proof of work ke proof of stake, meaning dah tak boleh mining dah untuk Ethereum. So mostly banyak kata miner akan beralih kepada Ethereum Classic untuk mining balik untuk Ethereum Classic. Sebab apa? Ethereum Classic boleh still lagi boleh mining. So untuk lain-lain altcoin kita tengok di bawah ni banyak gaya hijau. Cosmo hampir 5%, Chainlink 5%, Neo Protocol 4.9, Unicorn Uniswap 0.5. So apapun dalam tu punya buy semalam tu ada buy Uniswap RM500, Chainlink RM500, Ethereum RM500 dan untuk di BTC RM500 dalam sedikit profit. Aku kata sedikit, aku kata tak banyak pun, tak sampai pun 1% profit disebabkan zone buy semalam agak di bawah lah, dan malam tadi ada berlaku sedikit pump. So untuk di Terra Luna semalam melakukan peningkatan 13% untuk weekly 94%. Untuk malam tadi kita tengok almost 100% dia dah dropping sikit ke ikutkan malam tadi 05.6 dan dah 5.3 dropping sikit. So pun dia punya average adalah berada di price ni adalah 0.0053. So ni dia punya Terra Luna Classic tu yang Zone buy dulu currently dalam kawasan break even. So Zone biar saja Zone holding untuk long term. Kita tengok macam mana movement. Dia akan buat sikit analisis untuk Terra Luna Classic. So kan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart Bitcoin. So chart Bitcoin apa yang dah berlaku untuk hari semalam. So chart Bitcoin dia akan pergikan balik untuk di 4 hours. Kita akan tengok di 4 hours. So semalam tu ada jangkakan untuk kita akan pergi 1 hour dulu. Sebab apa? Semalam tu monitor di 1 hour untuk masa Jerome Powell speech tu. Kita tengok ada sedikit movement. So ada expectation kan untuk ada jangkakan untuk ada sedikit bounce. So apapun semalam dah melakukan kita dropping, dah melakukan peningkatan dan breakout pun ni. So adakah kita akan sampai kawasan ni? Mari kita ada main point ni, level ni iaitu kawasan dalam 19.5 ni, 19.6 ni. 19.6 perlu breakout sebab apa? Kita ada massive support sebelum ni yang menjadi resistance. Sekiranya kita dapat break ini, meaning kita ada boleh price itu boleh stabil di kawasan ni dan boleh create satu head and shoulder, inverse and shoulder yang small
untuk push price more ke atas untuk validkan ataupun untuk meneruskan perjalanan kita untuk double bottom, iaitu possible untuk berlaku double bottom yang ini. So jauh lagi, tak apa, give a time sikit demi sikit. So inilah rupanya nak aku kata expectation untuk berlaku untuk double bottom untuk bulan ni. So apa pun kita tengok untuk apa pun data yang nak support untuk bulan ni dengan kenaikan double bottom ataupun kenaikan ke 25k itu adalah dengan CPI dan juga interest rate yang akan diumumkan 13 September dan juga 21 September untuk interest rate. So CPI adalah 13 September. So apa kita tengok monitor tu banyak ada banyak masa lagi, baru awal minggu pertama, baru masuk minggu kedua 9 Oktober. So 9 September. So banyak lagi dalam masa ada masa 4 hari lagi untuk kita pergi untuk dapatkan first data CPI. So first data CPI sekiranya aku kata sedikit berkurangan. Sebelum ni kita 91 drop ke 86. Kalau below daripada 86 kita akan jangkakan ataupun expectation kan untuk Bitcoin boleh melakukan penaikan dengan droppingnya DSY. So DSY semalam melakukan pergerakan sikit kata naik, tapi apa pun still lagi dalam pergerakan rupanya on track dia punya movement, iaitu sedikit dropping untuk early kawasan ni. Dia dah pun breakout satu trend line movement ni. So ini breakout ni untuk position kat sini adalah kita nampaknya breakout dan retest. Malam masa Jerome Powell buat ucapan, kita nampak berlaku sedikit pump, dan pump ini adalah mostly yang candle hijau ni mostly nampak dah disebabkan di Europe naik, dia dah naikkan dia punya interest banyak 75 base point, iaitu 0.75%, iaitu tertinggi dalam tertinggi dalam masa 40 tahun dah. Yang tertinggi tak pernah sebelum ni naik 25 base point saja. Semalam naik yang tinggilah untuk Europe. So ini kita tengok dolar akan terus mengukuh berbanding mata wang yang lain. Sebab tu kita tengok yang ringgit Malaysia pun dah kata 4.5 dah pun. So apa pun tengok di Bitcoin. So apakah di Bitcoin untuk short term? Untuk Bitcoin di short term tu ada expected untuk at least sampai ke kawasan around dalam 20k ataupun ni. Apa pun kita nak tengok Bitcoin regain strength untuk naik ke atas ialah perlu above itu punya key level ni, iaitu 19.5. So kita akan monitor sama kalau ada berlaku kenaikan data ni, so akan holding lagi position data ni. Kalau ada tengok sebarang reaction ataupun reaction yang aku kata weak untuk naik atas, so akan close position tu ataupun sedikit aku kata ambil negative profit, dan tu akan holding untuk tu akan ambil negative tu akan closing position tu dengan sedikit negative profit, tapi tu akan selamatkan modal untuk short term gaining. So untuk berdasarkan RSI, kita tengok RSI still lagi stock RSI berada di overbought, RSI below 50. So apa yang tu nak tengok adalah kedatangan volume tu. Kalau kita ada volume buy ataupun volume purchasing, ini kita boleh break out kata ni dan boleh stabil. So ini apa berlaku, RSI ni akan above, naik kawasan above 50, dan stock RSI ni tak berlalas, stock RSI boleh cooling down tu, dan sekiranya RSI berada 50, ini kita akan nampak data kita ada more support untuk kita pergerakan price naik atas. So itulah untuk pergerakan untuk short term. Dan untuk long term tadi tu ada still lagi long term still lagi tu anggapan untuk price Bitcoin akan terus continue untuk hit kita punya, iaitu 10k untuk end of the year, di mana kita ada lagi bear flag yang masih belum lagi complete, iaitu ini bear flag ini breakout. So main target dia adalah kawasan almost 10k, align dengan kita punya 4 year circle, iaitu end of the year 80 ke 85% punya price target untuk dropping. So ini pergerakan ni untuk short term. Untuk short term ni lah kawasan 19-20. Untuk gain at least kita boleh nampak pump ke kawasan 22 ke 23 untuk sebagai breakout retest sebelum kita melakukan kejatuhan. Sebab apa? Untuk breakout ni tak ada sebarang lagi retest. Kalau tengokkan di daily ni tak ada lagi sebarang retest atau breakout retest, tak ada. Tu berbanding yang lain-lain. Sebelum ni pun aku kata agak dia at least satu candle pun ada juga retest lah. Contoh yang ni kita tengok. Right, contoh yang ni kita tengok ada at least breakout. Kita nampak keadaan breakout yang ni, kemudian ada retest 2 candle at least retest, kemudian berlaku dropping. So untuk yang ni kita tengok tak ada sebarang retest banyak. Tu ada retest untuk candle pun terus saja untuk di first daily candle breakout dan tak ada retest. So ada opportunity untuk ni, kita ada sikit bullish ini untuk ni, untuk short term, untuk 1 hour. Kita tengok 4 hours, kita boleh tengok yang ni, iaitu breaking ini kita price ni atas ni kita tambah daripada swing high ini to swing low ni, kita ada possible untuk at least sampai ke kawasan 21 ke 20k. So ini adalah align dengan kita punya
ada key level di kawasan ini dan kita punya support di kawasan ni. So ada pun price boleh sampai kawasan atas ni dan tengok macam mana, sama ada dia nak naik atas lagi untuk create atau breakout yang ni. Kita akan mesti kita 1.6 itu boleh target sampai ni, iaitu kita ada resistance ni, dan break resistance ni kita boleh target 1.6 itu boleh create untuk kita punya double bottom. So apa pun boleh berlaku, kita on track, kita ada bullish, sedikit bullish dan sedikit bearish signal. So apapun itu still lagi pegang dengan 4-year circle untuk pergerakan more drop ke bawah. So itu adalah untuk analisis di Bitcoin. So apapun short term di 4 hours RSI agak tak membantu, di 1 hour pun RSI dah above 50 cantik, cuma stop RSI je berada below. So meaning kita akan expectation kan untuk dalam beberapa jam untuk pagi ni mungkin akan ada candle merah sikit lagi. So mungkin akan kita test balik ke kawasan ni sebelum dia ada berlaku lagi another breakout ke atas untuk kata cooling down RSI dan RSI above 50. So untuk kita short price naik atas, dan mostly dia akan tengoklah price more RSI juga naik atas. Tu at least kita perlu attack 19.5 ataupun break above 19.5 barulah kita akan boleh jangkakan untuk Bitcoin akan more naik ke atas untuk short term movement. At least attack kita punya kawasan 23k. So itulah untuk di Bitcoin. So lain-lain orang nanti kita dekatkan di Terra Luna Classic. So Terra Luna Classic apa yang berlaku semalam. So Terra Classic malam inilah kosong point anda line biru ni. Line biru lah tu punya break even ataupun tu punya average per unit. Tu ada 3.1 juta, 31.314 juta lunasi tu yang berharga almost dalam RM6,000 ataupun 5 ke RM6,000. Tu ada buy dulu, masa drop dan tu tambah lagi untuk averagekan ke bawah. So kali price ni berada apa. So apapun hati-hati untuk di lunasi. Untuk 1 hour still lagi ada momentum above 50. Stop RSI berada below. Tu ada momentum untuk naik atas lagi untuk hari ni. Dan 4 hours pun sama juga. 4 hours RSI overbought. Stop RSI still lagi ada ruang untuk atas. So ada mainly untuk naik ataupun beware sebab apa, lunasi dah pun melakukan huge pump ni dan kita ada sedikit bearish quarter channel sebab apa, quarter naik yang quarter stick ni ataupun naik dengan tinggi ni. So meaning given time dia akan drop juga. Drop sampai mana kita boleh draw daripada swing low ini ke swing high, lagi atas lagi tinggi dah. Currently dengan support kita expectation boleh price to drop dalam kawasan 0.02 iaitu all time high dia balik. So tu ada expectation untuk price to at least dia akan retest balik kawasan ni. So apa nanti tu akan exit sikit dalam 50% ataupun 60% tu punya position di lunasi, dan kemudian nanti kalau drop balik ke kawasan ni tu akan pertimbangkan untuk masuk balik ataupun tidak. Tu probably tu akan masuk balik. So apa tengok position ni tu ada expectation untuk sampai 0.68 sebab apa 0.68 adalah kita punya next Fibonacci daripada swing high ini to swing low. Break resistance ni kita target 1.6 dan kita dah menuju ke 2.6. Tu 2.6 ni Zul akan tengok kan, mungkin Zul akan exit sedikit Zul punya modal. Zul akan ambilkan sikit mungkin dalam 50% ataupun 30%, tengok macam mana keadaan. Tapi mostly Zul niat mau nak target untuk long term. Kita tengok banyak movement pergerakan. So line dengan Bitcoin, kalau Bitcoin sampai berlaku rejection, meaning lunasi juga boleh berlaku rejection. Tu apapun currently untuk di 4 hours li lunasi agak menarik. Kita nampak macam mana dia sedang buat sedikit support di kawasan ni, dan quarter skill price boleh melakukan kenaikan sekiranya dapat volume yang tinggi. Ikutkan ada volume tinggi tak? Nampak untuk semalam ada volume quarter volume penjualan yang tinggi, tapi still lagi volume kenaikan tu nampak. So kalau hari ni kita nampak another volume yang tinggi untuk di lunasi, ini kita boleh nampak price more naik ke atas, at least untuk attack kita punya 2.6 adalah 0.0067. So itulah untuk di lunasi. So adakah anda boleh buy? So sarankan untuk anda jangan buy untuk long term kali. Kalau nak tunggu nak buy juga lunasi ni, at least tunggu bila ada big quarter rejection. Sebab apa saja yang berlaku kenaikan akan berlaku rejection. Contoh kita tengok untuk yang ini ada berlaku kenaikan ni. So kita boleh measure ni, next buy anda ialah tunggu daripada start pump ke high dia, kita akan dapat support, dan di support nanti anda boleh buy. So contoh yang inilah support dia, so boleh buy. So untuk yang di currently anda perlu tunggu aja, tak perlu kata FOMO dalam market, biarkan saja aku kata lunasi ni melakukan kenaikan. Sebab apa, dia dah naik dengan drastik ni. So given time dia akan dropping. Sama persoalannya tinggi mana lagi dia boleh naik tu, tapi juga 0.6 next adalah 3.6 dalam kawasan ni. Nanti tu akan draw balik. Kita akan draw kita punya Fibonacci untuk tengok berapa tinggi lagi dia boleh pergi.
So next target adalah 1.2, 1.6 dah sampai, 1.6 kita berada di 0.067669 ni. Kemudian next target lagi kita boleh nampak di kawasan ini dan ini. So maksimum kita boleh target adalah 4.3. So rezeki kalau sampai 00 ni memang disarankan untuk exit market ataupun ambil modal, ataupun at least ambil modal lah. Sebab apa? Kita nampak kenaikan dari sini akan mula dropping itu nanti macam mana nak buy, kita akan tunggu swing low daripada start pump naik atas dan kita akan sampai support tu, at least boleh jatuh balik kawasan ni untuk another quarter performance ataupun another movement untuk dilunasi. So inilah pergerakan cantiknya dia punya candle ataupun pergerakan lunasi adalah kembali, orang kata macam mana, kembali sihat lah, pergerakan chart itu kembali sihat. So normal untuk berlaku pump dan huge direction tu adalah untuk buy untuk long term. So currently so holding apa saja yang ada, sebab apa still lagi break even tu tak berbaloi lah untuk close, sebab apa sudah holding lama pun daripada start quarter fail lunasi tahun lepas. So apa pun tu holding aja, kalau ada rezeki naik lagi tu akan pump dan tu akan look for exit market dalam 0.68, 94 dan 0.01 sebelum ada retracement, nanti tu akan invest balik untuk another long term untuk lunasi. So itulah untuk lunasi. So kembali ke ruangan komen, kat ruangan komen untuk semalam ada tak yang request? So tak ada yang request untuk di chat. So ada tengok gold. So kita tengok gold semalam, gold ada expect akan melakukan kenaikan. Semalam kita tengok macam mana gold. Gold kalau nampak gold semalam masa Jerome Powell speech ada drop dan expected untuk melakukan kenaikan. So untuk semalam kita ada jangkaan untuk double bottom dan fail, maknanya kita dah ni berlaku rejection untuk di kawasan ni. Kita ada ni 1, 2, 3 tu berlaku rejection. So currently kita boleh draw. So untuk ni sudah agak bearish ataupun nampak macam di Bitcoin pun dah kuasa yang penting. Sebab dia cakap Bitcoin perlu breakout kita punya 19.5. Kalau breakout 19.5k tu minim, barulah kita nampak untuk another asset boleh naik juga. So meaning untuk yang ni kita tengok point of breaking dari kawasan ni kita ada sikit bearish pattern. So meaning kita boleh ambil yang ni untuk short term point of breaking, meaning kita boleh nampak price tu drop balik ke kawasan below ini, iaitu untuk still lagi journey kalau kita punya channel ni. Apa untuk massive pump untuk di gold, maknanya sekiranya kita breakout channel ni kita akan nampak massive pump untuk di gold. So itulah untuk analisis di ada Bitcoin, gold. So nanti kita akan tengok sedikit Ethereum, kemudian kita tengok di Uniswap. So Ethereum currently still lagi tu punya play untuk di 4 hours breakout ni. So untuk the bear flag breakout tu meaning ada target dalam kawasan below ni. So adakah dia boleh naik? So sampai lama kita tengok kiranya kuartal Ethereum berjaya above balik 2.7k ni, meaning kita boleh nampak price tu akan attack balik at least trend line ni sebelum kita ada sebarang reaction yang lain. So meaning kalau dia attack kawasan ni, kita boleh adjust yang ni. Tu boleh kita katakan untuk kita boleh adjust untuk kita punya channel ini boleh jadi macam ni. So meaning belum lagi breaking. So meaning ada positif untuk Ethereum naik lagi ke kawasan ni dan attack kawasan ni sama dengan line ni. Barulah kita nampak mungkin akan ada barulah kita punya dropping, dan dropping itu drop balik ke kawasan 1.2. So itu yang boleh berlaku. So sama pun tengok macam mana perkara Bitcoin. Kalau Bitcoin pump, Ethereum juga akan melakukan pump. Bitcoin drop, kuartal Ethereum juga akan drop. So untuk di Uniswap semalam tu ada beli di Uniswap. So apa berlaku di Uniswap? So Uniswap malam tu ada jangkakan untuk sedikit short term aja untuk apa yang tu buy malam untuk di 1 hour. So cantik untuk di Uniswap breakout ini, breakout dari test. So adakah hari ni kita boleh dapat kawasan ni? Kawasan ni adalah kawasan untuk TP untuk short term untuk punya Uniswap. Sama juga di Bitcoin, mungkin dalam kawasan Bitcoin sampai dalam 22, mungkin 22 ataupun 21 dalam 20-21k kita akan nampak Uniswap boleh sampai kawasan ni, dan masa itulah untuk punya TP untuk Bitcoin, Uniswap. Kemudian untuk di Chainlink pun sama. Chainlink ada sedikit aku kata dua pattern sama ada ni. Ikutkan ini baru saja breakout, adakah dia boleh breakout yang ni? Tu breakout ni ikutkan yang ni tak boleh ambil lah, kita ni tak boleh ambil, maknanya tak cantik dia punya tu. So apa pun kita still lagi pergerakan dalam bear flag ni. So untuk Chainlink at least dia boleh attack balik ke kawasan atas ni, iaitu align dengan kita punya ada key level. Kita pun dah sampai key level ni. So penting maknanya adakah kita belum berlaku rejection? Tidak. So boleh berlaku rejection daripada atas ni. Beware. Sebab apa? Tengok RSI dan RSI pun dah berada overbought di 1 hour. RSI so meaning untuk short term mungkin kita akan ada dropping. Kita tengok di 4 hours RSI dan RSI pun hampir berada di overbought. So beware.
mungkin kita akan nampak another dropping. So adakah dropping tu ke bawah ataupun dropping untuk line tengah untuk another bump ke atas. So siapa mau tengok, so Zul ambil sikit risk untuk position semalam. Position semalam adalah sedikit high risk, memang betul-betul short term, maybe dalam 2-3% saja profit. So Zul akan tengok sekarang macam mana. Nanti Zul akan aku kata maklumkan di Discord channel. Sekian semalam Zul dah buy. Kalau Zul close position, Zul akan maklumkan di Discord channel position yang masuk. So apapun currently Zul punya position dalam profit dalam 2% untuk keseluruhan daripada 2K Zul masuk semalam. So guys, Zul rasa itu saja untuk pagi ni. So apapun kita tengok macam mana pergerakan Bitcoin, nanti Zul akan updatekan sentiasa untuk pergerakan di Bitcoin, sama ada Zul buy ataupun sell di Discord channel. So apapun untuk currently Zul hanya monitor untuk di 1 hour. Kita monitor di 1 hour ni iaitu pergerakan untuk more pump ke atas. So apa sebab apa RSI di 1 hour berada above, cuma di 4 hour saja. 4 hour saja yang belum lagi bullish. Meaning kita perlu tengok RSI ini berada above atas 50, barulah kita boleh jangkakan untuk pergerakan next movement adalah more ke atas berbanding more ke bawah. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda lagi di next review insyaAllah malam ni. Malam ni mungkin tak ada live sebab apa malam ni 20 pergi aku kata luar kawasan sikit sebab apa tu perlu hantar barang kepada customer. Tu ada possible malam ini tak akan ada live. So guys, apa pun nanti tu akan balik di Discord channel. Jangan lupa like, subscribe. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye.